Allahumma ati nafsi taqwaha wa zaqiha anta khairan man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi di dalam majlis ta'lim di bawah bicara hati. Kita masih lagi membaca kitab Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fadhil bin Kamarudin Hafizullah. Kita dah masuk pada bab yang ke-6 daripada tajuk besar dia 11 perkara yang membatalkan amal soleh. Jadi setiap amal yang kita buat ni dia boleh batal. Nawaqid wudu, nawaqid iman, nawaqidul iman. Perkara-perkara boleh membatalkan iman, perkara-perkara boleh membatalkan wudu, perkara-perkara yang boleh membatalkan salat, perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tengok, sedekah. Sekarang kita akan masuk pada perkara yang bab yang ke-6 ataupun perkara yang ke-6, murtad ataupun keluar Islam dengan sengaja. Okey, baik. Sebelum kita masuk bab ni pendek ya. Dulu kita masuk bab ni, kita tengok dulu daripada segi bahasa. Murtad ataupun kita sebut riddah. Ataupun disebut riddah. Daripada segi bahasa murtad atau riddah. Ya. Perkataan riddah dia adalah bahasa Arab. Dia adalah bahasa Arab yang merupakan isim masdar. Jadi masdar. Daripada perkataan dia apa dah? Irtadda. Kataan murtad ni ataupun riddah ni berasal daripada perkataan irtadda, yartaddu, irtidadan. Itu dia punya masdar dah. Irtadda, okey, yartaddu, irtidadan. Itulah dia punya perkataan asal dia, bahasa Arab dia. Maksud dia, kalau kita terjemah, beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Apa maksud murtad? Apa maksud riddah? Dua samalah. Bahasa Arab riddah. Maksud dia beralih daripada sesuatu kepada sesuatu yang lain. Yang ni adalah daripada segi bahasa. Kata seorang ulama bahasa nama dia Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Makhayis Al-Lughah. Kata Ibnu Faris, dia kata apa maksud ni di dalam kataan yang kita sebut tadi, irtadda, irtaddu, dia ada perkataan ra dan dal. Apa maksud ra dan dal di situ? Dia kata kembali pada sesuatu dan dinamakan murtad kerana seseorang itu kembalikan jiwanya kepada kufur. Maka atas asas inilah murtad adalah nama bagi yang kembali kepada kufur. Apa maksud dia? Dia kata Ibnu Faris, apa maksud murtad? Dia telah kembali kepada kekufuran. Dia telah kembalikan jiwanya kepada kekufuran setelah dia beriman. Itu maksud dia. Itu daripada segi bahasa. Sekarang kita tengok daripada segi istilah pula. Segi istilah pula. Menurut istilah, dari segi syariat, murtad ialah ataupun riddah ialah beralih daripada Islam kepada agama yang lain. Ya. Daripada syariat, bila kita kata murtad, apa maksud dia? Maksud dia beralih daripada Islam kepada agama yang lain ataupun kepada dia panggil free thinker ataupun liberal. Mana dia tak percaya tentang kewujudan Tuhan. Ini semua termasuk dalam perkataan riddah atau murtad. Itu daripada segi syariat. Kemudian mari kita tengok dalam pandangan mazhab pula. Kita ada 4 imam mujtahid kan. Kita tengok apa mereka kata.
Kata Imam Hanafi, mazhab Hanafi rahimahullah, murtad ialah ibarat daripada kembali daripada iman kepada kufur. Kata mazhab Hanafi, murtad adalah kembali daripada iman kepada kufur. Dia ada beriman elok, dia pergi jadi kufur. Dia keluar daripada daerah iman, daripada Islam. Kata Imam Maliki, mazhab Maliki, iaitu orang Islam yang kufur dengan nyata. Dia kufur tu dengan nyata, sama ada dengan perkataan atau perbuatan yang mengandungi kekufuran. Ni Imam Malik dia luas sikit. Dia kata apa? Dia kata boleh jadi murtad dengan perkataan, dia istihar kata dia keluar daripada Islam, ataupun perbuatan yang mengandungi kekufuran. Dia bukan setakat cakap saja, perbuatan dia juga boleh menyebabkan dia murtad. Nanti kita bincanglah pelan-pelan apa perbuatan yang boleh mengeluarkan kita daripada Islam. Tak apa. Yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, memutuskan, mazhab Syafi'i rahimahullah, iaitu memutuskan Islam dengan niat. Imam Syafi'i tambah dengan niat. Dia ada niat nak keluar Islam, dia tak payah ucap. Dia ada niat je, terus dia terkeluar daripada Islam. Dia ada niat. Okey. Atau ucapan kufur. Atau dengan perbuatan, sama ada perkataannya secara mengejek, ingkar atau dengan itikad. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata memutuskan Islam, dia boleh jadi murtad kalau dia ada niat dalam hati. Dia ada niat dah. Siapa pun tak tahu, dia ada dalam niat dah. Imam Syafi'i kata boleh memutuskan dia daripada Islam. Ataupun dengan ucapan kufur, sama dengan mazhab Malik, atau dengan perbuatan, sama ada perkataan secara mengejek, ingkar atau dengan itikad, betul-betul. Okay. Itu mazhab Syafi'i. Sekarang kita tengok pula mazhab Hanbali. Kata mazhab Hanbali rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, siapa yang kufur dengan sukarela walaupun sudah mumayyiz, makna dia mumayyiz, dia dah tahu dah yang mana baik yang mana buruk, yang mana baik yang mana buruk, dia dah tahu, mumayyiz dah. Selepas Islamnya dengan perkataan ataupun itikad ataupun ragu, ataupun dia syak tentang Islam walaupun secara bergurau. Imam mazhab Hanbali dia tambah lagi. Dia kata kalau dia ada mumayyiz, makna dia tak semestinya balik. Dia dah tahu dah kata benda ni baik atau buruk. Maka kalau dia kufur dengan apa perkataan, itikad, ataupun dia ragu. Dia ragu dengan azab kubur, dia ragu dengan soalan munkar nakir, dia ragu dengan dia punya Islam, tentang ajaran-ajaran Islam, atau dia syak, dia rasa syak dengan Islam walaupun secara bergurau. Walaupun secara bergurau. Daripada 4 definisi yang para imam mujtahid di atas tadi tu, kita kata Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita boleh faham apa? Satu, boleh jadi murtad atau terkeluar daripada Islam melalui pengistiharan, ucapan. Boleh batal dia punya Islam. Kedua, melalui niat walaupun tak ucap. Tiga, melalui perbuatan. 4, secara bergurau. Contoh yang kata bergurau tu macam mana? Katalah ada seorang ni, kita kata nama dia Mak Karis lah. Kita pasal Mak Karis ni ramai orang kenal. Mak Karis ni kerja SUK, Jawatan Janji Pulau Pinang. Semua orang kenal dia. Mak Karis ni tanya tokoh pun kenal dia. Dia kira famous lah Mak Karis ni. Dia duk makan bulan puasa. Orang puasa dia pergi makan.
Ni kalayak ramai pula. Lepas tu sahabat kita pergi kata, dia Mak Garis, awak duk pergi makan bulan puasa ni, bulan Ramadan. Dia kata, tak, aku bukan Islam. Dia kata lagu tu. Makna dia bergurau. Dia kata aku bukan Islam. Okey, bila dia kata macam tu, dia boleh batal dia punya keislaman dia. Sebab apa? Sebab puasa ni ibadat dan perintah agama yang wajib. Nampak? Dan dia kata aku bukan Islam tu adalah perkataan yang mempersendakan agama berdasarkan surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Antum boleh tengok. Di dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66, Allah Ta'ala tegur orang yang duk bergurau dengan agama. Jadi para ulama kita kata boleh batal lah kita ada kalau dia bergurau dengan benda-benda yang wajib yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan Allah Ta'ala suruh, bukan setakat Allah Ta'ala kata jangan bergurau dengan agama, Allah Ta'ala suruh kita menjauhi dari golongan tersebut. Jangan duduk dengan orang-orang yang duk bergurau, duk melawak dengan hukum-hukum Tuhan ni. Berdasarkan surah Al-An'am ayat 70. Surah Al-An'am ayat 70, antum boleh tengok bagaimana Allah Ta'ala tak bagi kita duduk dengan orang-orang yang duk mempersendakan agama ni. Jangan. Tengok. Tapi kita kata apa? Dalam bab murtad atau tidak murtad, orang yang cakap macam ucapan tadi, apa dia? Aku bukan Islam. Dia memperolok-olokkan agama. Maka para ulama kata untuk menentukan status murtad bagi mereka yang mengungkap ucapan kufur secara sengaja, para ulama terbagi kepada dua. Dia murtad keluar daripada Islam atau tak? Terbagi kepada dua. Pertama, Imam Ar-Zarkasi, seorang ulama salaf, dia kata sesiapa yang berkata perkataan yang membawa kepada kufur secara sengaja tanpa niat untuk kufur, maka beliau dikira murtad. Dia kata tak kira melawak tak melawak, ada niat tak ada niat, murtad. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua disebut oleh Ibnu Nujaim. Dia kata sekiranya diungkapkan perkataan kufur secara sengaja tapi beliau tidak berniatkannya, kata sebahagian para ulama dia tidak kafir kerana ucapan kufur itu tidak bersangkut dengan niatnya. Ini pandangan yang kedua. Jadi kita ada dua pandangan tu. Satu, kita kata apa? Ada ulama kata dia murtad. Dia niat tak niat, dia cakap dia murtad. Yang kedua kata dah, dia tak murtad. Sebab apa? Sebab bukan dengan niat, dia bergurau tu. Dia bergurau. Jadi para ulama kita, para ulama salaf, tak suka kita mentakfirkan orang. Kita kafirkan orang, dia pun tak suka. Dia pun tak nak kita jadi satu golongan yang dipanggil takfiri. Kira mengkafirkan orang ya kerja lain. Tak ada kerja lain. Kerja dia kena kafirkan orang ya. Para ulama salah kata, di zaman Nabi SAW, bila Nabi tengok orang-orang kafir, orang-orang kafir ni, kaum musyrikin ni, Nabi tengok dia bawa Nabi duk fikir macam mana nak Islamkan kita. Macam mana nak Islamkan mereka. Siapa dia? Orang-orang kafir zaman tu. Nabi risau kalau mereka tak dapat Islam. Nabi tengok dia Nabi duk fikir macam mana nak Islamkan mereka. Sebab tu Nabi boleh terima segala tomahan, cacian, makian, segala perbuatan-perbuatan mereka yang kasar terhadap Nabi. Sebab Nabi ada satu ya, apa dia? Bagaimana nak mengislamkan mereka supaya mereka selamat daripada rahmat Tuhan. Kita pula hari ni bukan kata nak pergi kafirkan, bukan nak Islamkan orang kafir. Lain kita pula nak kafirkan orang Islam. Jangan terbalik. Atas dasar apa? Manhaj. Ini manhaj yang benar. Tuhan. Atas manhaj yang benar, kita berdasarkan tu dan kita ada dalil-dalil kita sendiri. Kita kira nak kafirkan orang yang buat salah sikit ya, tanpa kita tanya kenapa dia ucap perkataan ni, kenapa dia buat benda ni, kita tak tanya. Kita kata kafir dia. Begitu mudah kita mengkafirkan orang. Berbeza dengan apa yang Nabi buat.
Sebab tu para ulama kita kata, kalau ada 100 kesalahan dia, yang kita nampak memang dia ni boleh terkeluar daripada Islam, kita kena cari satu benda yang kita kata boleh takwil, kita nak masukkan dia balik pada Islam. Kita kata kita tanya dia, kenapa dia buat lagu tu? Kenapa pergi masuk dalam tokoh Hindu? Kenapa? Kenapa buat macam ni? Kenapa buat lagu tu? Tanya dia dulu. Tanya, tengok sama ada dia tahu tak tahu. Dia ada ilmu tak ada ilmu tentang benda yang dia buat tu. Benda yang kita kata boleh menyebabkan dia daripada menjadi kufur. Tanya dulu. Baik. Kemudian tuan tengok, ayat Quran tentang murtad ni banyak lah tuan. Ayat Quran tentang murtad ni banyak lah. Antum boleh tengok dalam surah Al-Baqarah 217. Surah Al-Baqarah 217 antum boleh tengok. Macam tu juga antum boleh tengok dalam surah mana lagi? Dalam surah Ali Imran ayat 19. Baqarah 217, Ali Imran ayat 19. Ayat 19. Dan dalam surah Ali Imran juga ada satu ayat. Antum boleh tengok ayat 85. Yang ni lagi terang. Dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah Ta'ala sebut, saya baca satu ayat antum takut masa tak cukup. 85 antum tengok Antum tengok 85, 86, antum tengok 87. Bagaimana Allah SWT bagi tahu ancaman yang keras untuk orang yang murtad. Dalam ayat 85 Allah Ta'ala sebut, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ni perkataan ibtigha. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia memang sungguh-sungguh tak mau Islam. Dia buat macam-macam cara tuan-tuan. Dia pergi isytihar murtad. Lepas tu dia pergi buat permohonan ke pejabat pendaftaran. Kata dia nak perkataan Islam dalam IC dia tu berkeluar, dia tak mau. Bila jabatan pendaftaran kata tak boleh. Dia tak ada bidang kuasa tu, kena pergi mahkamah syariah. Dia buat permohonan kepada mahkamah syariah pula untuk mengeluarkan perkataan Islam tu dalam IC dia. Tuan-tuan, bermakna dia memang bersungguh-sungguh. Orang kata wa man yabtaghi. Dia sungguh-sungguh untuk cari agama selain daripada Islam. Orang kata dia sungguh-sungguh, bukan saya saja, ni memang sungguh-sungguh. Maka dia telah menjadi wanita yang pertama murtad di Malaysia. Saya tak mahu sebut nama dia. Dia tak mahu sebut nama dia. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa ibu dia yang telah meninggal pada 2015. Ibu dia sangat berharap sebelum ibu dia mati supaya dia dapat kembali kepada agama Islam. Dia adalah wanita yang pertama yang murtad di Malaysia dan dia berkahwin dengan seorang laki-laki Kristian. Dan sekarang dia menetap di Australia. Saya tak mahu beritahu nama dia. Dan dia ada anak. Dan mak dia akan selalu telefon mak dia hari raya, ucap selamat hari raya, tanya macam mana sihat. Dan mak dia kata memang mak dia berharap dia kembali kepada agama Islam. Kalau suami dia nak masuk Islam pun mak dia nak terima. Tapi wallah alam, Allah lebih mengetahui sebab apa dia tak kembali. Maka mak dia telah meninggal pada 2015. Kita doa semoga mak dia diampuni oleh Allah SWT. Tuan-tuan, makna dia ni sungguh-sungguh tuan-tuan untuk murtad. Dia telah menjadi wanita pertama di Malaysia yang mengemukakan permohonan untuk murtad kepada pejabat pendaftaran dan juga kepada mahkamah syariah. Tapi permohonan dia untuk keluarkan nama Islam tu tak diluluskan sampai bila-bila. Dia tak boleh buang kata Islam tu. Jadi Allah Ta'ala kata esok di akhirat wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia adalah orang yang rugi. Tu ayat 85 Allah Ta'ala kata rugi tuan-tuan. Pasal Islam adalah tiket untuk masuk jannah. Kalimah la ilallah adalah anak kunci ke syurga. Tiba-tiba dia tak ada kalimah tu. Kunci tu dia buang. Dia pergi buang. Tuan-tuan, akhirnya macam mana dia nak masuk syurga? Quran kata dia rugi. Dan Allah Ta'ala kata kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Dan bagaimana Allah Ta'ala nak menunjukkan satu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Wa syahidu anna rasulah haqqun wa ja'umul bayyinat. Sedangkan ada rasul. Mereka dah mengaku kata Muhammad tu rasul. Mereka dah mengaku kata Muhammad tu rasul. Kan? Wa ja'umul bayyinat. Dan Muhammad datang membawa dalil keterangan. Wallahu la yahdi qaumaz zalimin. Sungguh Allah sekali-kali tidak akan menunjuki orang yang zalim. Tengok.
Lagi apa yang mereka akan kena? Tadi Allah Ta'ala kata rugi. Ini Allah Ta'ala kata apa? 87. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka balasannya ialah bahawasanya laknat Allah ditimpa pada mereka, laknat para malaikat dan juga manusia seluruhnya. Tengok. Semua makhluk laknat dia sebab dia telah meninggalkan Islam. Satu. Dan 4 dah. Lagi apa dia akan kena? Khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya, di dalam neraka. La yukaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Allah SWT, mereka kekal di dalamnya dan tidak akan diringankan seksa dari mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Tuan. Dan Allah Ta'ala kata ayat 89 masih ada harapan. Ilal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat. Kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam. Amin. Sesudah kafir itu, min ba'di, selepas kafir dia kembali kepada Islam balik. Dia tukar balik agama kepada Islam. Zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan mengadakan pembaikan. Dia buat balik amal soleh, taat balik pada Allah, tinggal larangan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Tengok tuan-tuan. Itu kita kata apa? Orang mana yang dia murtad, dia tinggal Islam, berapa ancaman Allah Ta'ala bagi sejak daripada 85 sampai 89. Tengok. Sampai 89 ada harapan juga, tapi dengan syarat dia kena kembali kepada Allah Ta'ala. Baik. Tadi kita dah kata ada berapa perkara yang boleh menyebabkan kita punya amalan batal. Bukan setakat kita punya amalan batal, bukan setakat murtad. Para ulama mujtahid kata kalau kita pergi buat satu-satu benda dengan ucapan atau perbuatan, maka boleh menyebabkan kita juga terkeluar daripada Islam. Ada banyak benda tuan-tuan, tapi yang paling banyak, paling besar, para ulama kita kata, ulama salaf kata ada 10 perkara. Antum kena jaga 10 perkara ni. Kalau antum tak jaga, antum tak sedap. Rupanya Islam antum dah batal. Islam antum dah batal, tak sedap. Ingat duk ada balik kembali kepada Allah Ta'ala keadaan Islam dah, bukan Islam. Batal lah Islam. Yang pertama, apa dia? Syirik dalam beribadat. Itu yang pertama. Itu yang pertama apa? Syirik dalam ibadah. Antum tulis dulu, nanti kita baca dalil dia. Antum tulis dulu, nanti saya baca dalil dia. Yang pertama apa? Syirik dalam ibadah. Ini adalah 10 perkara. Yang pertama, apa dia? Syirik kepada Allah berdasarkan surah An-Nisa 48. Antum tulis dalil dia. Apa dia? Surah An-Nisa 48. Baik. Itu yang pertama. Antum jangan buat syirik. Antum buat syirik dalam ibadah, antum boleh terkeluar daripada Islam. Sebab syirik dia ada 2. Syirik dalam tauhid, syirik dalam tauhid dia terkeluar daripada Islam. Syirik dalam ibadah, riak. Dua-dua lingkup. Yang kedua apa? Menjadikan makhluk tertentu sebagai perantara dirinya dengan Tuhan. Tengok. Yang kedua apa? Menjadikan makhluk tertentu sebagai perantara dirinya dengan Allah. Berdasarkan surah Az-Zumar ayat 3. Bila ditanya pada mereka kenapa sembah berhala, dia berkata kami tak sembah berhala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah berhala, tapi kami ingin menjadikan berhala itu mendekatkan kami kepada Allah. Tuan. Apa dia? Dia berkata kami tak sembah berhala. Kalau kita tanya orang yang duk pergi kubur, duk doa, kita tanya dia, "Kenapa hangpa mai kat kubur doa?" Dia berkata, "Tak, kami bukan doa kat kubur. Kami doa kat Tuhan, kami jadikan kubur sebagai perantara." Tuan-tuan, boleh batal Islam. Bukan benda kecil ni, benda besar. Setengah golongan yang melampau daripada ajaran sesat ni, mereka sembah wali. Wali-wali mereka sembah. Ada yang menyeru ni Abdul Qadir Jalani. Bukan Syekh Seni Buta tu. Yang tu Syekh Seni Buta dah. Yang tu Rahmat Piramli. Osman Jalani.
Dah ni dia suruh Abdul Qadir Jailani. Dia sebut. Yang tu tak apa tuan-tuan. Yang tu seksionis buta kan. Saya ni buta tak apa. Yang tu Osman Jalani. Tuan-tuan, tak boleh. Dia telah jadikan satu kubur sebagai perantara dia dengan Tuhan. Sama, jawapan dia akan sama macam surah Zumar tadi. Jawapan dia akan sama. Apa jawapan dia? Ma na'buduhum. Kami tak sembah mereka. Kami tak sembah mereka. Kami bukan sembah kubur tu. Tak, kami bukan sembah Qadir Jalani ni semua. Tak, kami bukan sembah berhala. Illa kecuali apa? Li yukharribuna ila Allah zulfa. Kami nak berhala itu jadi dapat dekatkan kami dengan Tuhan. Sebab berhala ni suci. Dia tak buat maksiat. Sebab yang mati ni, kubur ni wali. Wali ni, dia hebat masa hidup. Jadi kami guna dia untuk minta. Tengok. Jawapan dia sama. Daripada zaman Nabi sampai zaman kita, sampai kiamat jawapan dia akan sama. Kami tak sembah kubur. Kami tak panggil wali. Kami pakai tangkian ni bukan pasal apa. Tak ada apa niat. Ini hanya usaha sebab. Semua jawapan dia. Tak boleh. Siapa yang menjadikan makhluk tertentu sebagai dia punya antara dirinya, maka dia boleh jadi murtad. Boleh terkeluar daripada Islam. Jangan. Az-Zumar ayat 3. Tuan-tuan, surah Az-Zumar ayat 3. Yang mula tadi An-Nisa ayat 48. Tentang syirik. Okey. Siapa yang menganggap dirinya dengan Allah mesti ada perantaraan, maka dia telah mengeluarkan dirinya daripada Islam. Tengok, macam dia perlu sembah Nabi Isa, walaupun dia seorang rasul. Tuan, walaupun dia rasul, tak boleh sembah dia tanpa kita nak pergi sembah kubur. Tanpa nak pergi sembah wali-wali. Tanpa nak pergi sembah habaib-habaib. Lagi tak boleh. Rasul pun tak boleh sembah. Rasul pun tak boleh sembah. Okey. Yang ketiga, apa dia? Tidak mengkafirkan orang musyrik. Meragukan kekafiran mereka. Tengok. Dia ragu-ragu nak kata orang kafir tu kafir. Dia ragu-ragu tuan-tuan. Quran kata, mana-mana Quran kata dia tu kafir, dalam hadis sebut kafir, kita pun kata kafir. Berdasarkan Quran dan hadis. Ya ayyuhallazina kafaru. Wahai orang-orang kafir. Dia tak mau kata orang kafir. Dia kata ya ayyuhallazina non-muslim. Orang bukan Islam. Ni siapa yang dia kata? Ahli politik. Berhenti side lah. Kita ahli politik. Jangan duk pergi tukar ayat Quran. Dah, kita kena jaga. Kita kena jaga hubungan sama kita dengan mereka. Dah tuan-tuan. Siapa tak suruh jaga? Nabi suruh jaga. Tanpa kafir zimmi. Nabi kata siapa yang menyakiti kafir zimmi yang Bukhari, dia menyakiti aku. Aku akan bela kafir zimmi tu. Nabi suruh kita jaga tuan-tuan. Nabi tak suruh kita buat nayang mereka. Tapi kalau dia kafir, kita kata kafir. Kita kena kata guna kalimah kafir. Mana kita boleh tukar? Kita kata non-Muslim. Tuan-tuan, dia bukan non-Muslim, dia kafir. Siapa yang ragu-ragu, dia tidak mengkafirkan orang musyrik, maka dia boleh telah mengeluarkan diri dia daripada Islam. Tengok. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu tentang kekufuran mereka atau membenarkan fahaman mereka. Dia membenarkan fahaman mereka. Dia kata dah, mereka untuk semua tokoh tu sama juga, semua untuk jadi baik ya. Tuan. Maka dia kata secara ringkas, ada orang Muslim yang enggan mengatakan, saya tidak mau mengatakan orang Hindu kafir. Dia ada caranya sendiri. Kita mengiktiraf semua agama. Saya tak mau kata orang Buddha kafir. Dia ada caranya sendiri. Saya menganggap semua agama sama. Maka dia telah mengeluarkan diri dia daripada Islam. Tanpa dia sedar. Tuan-tuan. Tengok. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga. Yang keempat. Apa yang keempat? Dia meyakini yang lain. Dia meyakini ada selain petunjuk daripada Nabi SAW adalah lebih sempurna atau lebih baik. Tengok dia kata. Alah betul lah, yalah betul pun, yalah betul lah Nabi kata, betul lah Nabi kata. Tapi Habib ni dia ajak zikir ni bagus ni. Zikir ni bagus ni. Tengok. Nampak? Dia kata petunjuk selain daripada Nabi ni lebih baik, lebih sempurna.
Ataupun dia kata ada hukuman lain yang lebih baik daripada hukuman Nabi. Alamak. Surah apa kan? Kan? Ayat Quran begitu kan? Itulah yang surah An-Nisa 65 tu kan. Ada kan Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala start, fala wa rabbika. Tuan-tuan boleh tengok. Dalam surah, kita tengok surah An-Nisa 65 tentang Allah Ta'ala beritahu kat Nabi tentang Allah Ta'ala start dengan dia punya ayat tu dengan dia bersumpah atas diri dia sendiri, tuan-tuan. Ni kira dahsyat, tuan-tuan. Allah Ta'ala bersumpah dengan tauhid rububiyah. Fala wa rabbika. Fala wa rabbika. Maka demi Tuhan engkau. Perkataan Rabbun tu tauhid rububiyah. Di sini Allah mulakan ayat tu dengan Allah bersumpah dengan tauhid rububiyah. Dengan diri dia sendiri. Dia bersumpah dengan diri dia. Apa dia? La yu'minun. Mereka tidak beriman. La yu'minun bermakna apa antum? La yu'minun kalau dalam hadis ataupun dalam Quran. Macam Nabi kata, la yu'minu hatta akuna ahabba ilahi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari kan. Tak beriman. Nabi kata la yu'minu ahadukum. Hampa siapa pun tak beriman. Nabi kata hadis Bukhari tu. Kalau hampa tak cinta aku lebih daripada bapa hampa, anak hampa dan manusia semua. Kena cinta aku. Tak boleh cinta Habib. Tak boleh cinta Ustaz. Tak boleh cinta Pak Kiai. Tak boleh. Kena cinta Nabi lebih. Bila pun kita kena tahu ajaran Nabi adalah ajaran yang akan bawa kita sampai kepada syurga. Tidak ada ajaran yang boleh membuka pintu syurga kecuali ajaran Nabi. Nabi kata lepas wuduk baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadis Muslim. Baca tu 8 pintu syurga terbuka. Tidak ada manusia yang boleh membuka pintu syurga. 8 tuan-tuan, bukan 1. Hanya dengan membaca kalimah yang begitu ringkas. Dalam hadis Muslim selepas ambil wuduk, hanya ajaran Nabi boleh buka pintu syurga. Sebab tu Nabi kata la yu'minun. Apa makna la yu'minun? Quran Allah Ta'ala sumpah tau. Ni kita baca ayat Quran. Yang tadi saya baca hadis. Saya baca hadis Bukhari tu. Nabi juga bersumpah dengan perkataan yang sama. La yu'minu. Tidak beriman. Apa maksud tidak beriman? Makna dia tak sempurna iman. Tuan-tuan kalau mati lah keadaan tuan-tuan, tak jadikan Nabi ni lebih tuan-tuan cinta daripada segala-galanya. Tuan-tuan mati keadaan sempurna. Iman tak sempurna. Masalah tuan-tuan. Mati keadaan iman tak sempurna. Bolehkah kita nak mati jumpa Tuhan dengan ada iman tak sempurna? Tak boleh, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata hatta sehinggalah yuhakimuka. Tengok. Sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad adalah hakim. Fima sajara bainahum. Setiap urusan yang mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka selisihkan. Muhammad kena jadi hakim. Muhammad kena jadi hakim atas perkara yang kita selisihkan. Kita selisihkan. Bab agama, apa-apa ada perselisihan, kita kena kembali kepada Quran dan Sunnah. Tengok. Nampak tak? Dan Allah Ta'ala sebut, summa. Okey, satu tak, saya terima lah. Betul. Antum punya dalil kuat. Pasal antum guna dalil Quran dan hadis. Hadis pula hadis Bukhari. Saya terima lah. Pasal Ustaz ni cakap tak ada dalil. Saya terima. Okey, itu satu bab. Terima satu bab. Summa kemudian la yajidu. Kamu tidak akan dapati fi anfusihim pada diri-diri orang yang mengaku cinta Nabi, orang yang mengaku nak ikut Nabi, orang yang mengaku beriman pada Nabi, harajan mimma qadaita. Mereka merasa apa dalam hati mereka suatu keberatan. Rasa berat nak terima. Kata terima tapi rasa berat nak terima. Tengok mimma qadaita, apa yang Nabi putus. Quran kata apa Nabi putus tak sesuai dengan nafsu, tak sesuai dengan masyarakat, tak sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu. Korang kata walaupun hang kata hang terima, tapi dalam hati hang rasa berat. Kembali pada apa? Ucapan awal pada ayat pertama la yu'minu. Tuan-tuan boleh tipu manusia. Tapi Allah tahu. Tuan-tuan kata terima apa Nabi kata ni sebab apa? Tuan-tuan tak mau malu, ramai orang ada. Nanti tuan-tuan balik buat lain macam mana apa yang Nabi buat. Tuan-tuan sekadar kata Allah Ta'ala sebut sangat jelas hadis ni. Ketika tuan-tuan menerima apa Nabi bawa, apa dia? Mimma qazaita, tuan-tuan. Apa dia? Fi anfusim la yajidu. Anda akan tengok Muhammad. Anda akan tengok dalam hati dia buat harajan. Dia rasa sempit, sesak nafas, tak puas hati dengan apa yang engkau putuskan Muhammad. Tengok. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima Muhammad dengan jiwa yang besar. Dengan jiwa yang reda.
dengan jiwa yang gembira, tuan-tuan. Tuan-tuan, menerima ajaran Nabi, menerima ajaran Allah dan Rasul, mesti menerima dalam keadaan apa? Gembira. Keadaan apa? Redha. Walaupun benda tu, tuan-tuan, tak kena dengan jiwa kita, tak kena dengan amalan masyarakat, tak kena dengan keluarga kita, tak kena, semua tak kena. Tapi itu ajaran Nabi. Macam mana kalau orang yang memohon selain pada Allah, adakah kita nak kafirkan dia walaupun dia mengaku Islam? Macam mana maksud Ali? Adakah orang yang minta selain daripada Allah, adakah kita nak kafirkan dia walaupun dia mengaku dia Islam? Tengok tuan-tuan, tadi kita kata antara benda-benda yang boleh, okey, soalan. Orang tu dia meminta kepada selain daripada Allah, tapi dia mengaku sebagai Islam. Tadi kita dah baca kan, yang ke berapa tadi kita baca? Yang ke surah Az-Zumar, yang ketiga tu. Bukan yang ketiga, yang kedua. Tengok yang kedua tadi kan. Apa dia? Orang kafir pun kata sama, dia pun sembah Allah. Kami sembah Allah. Tapi kami guna berhala ni bukan untuk perantara, tuan-tuan. Bahaya. Maka dia mesti meninggalkan perantara. Jadikan perantara antara dia dengan Tuhan. Jangan. Dia kena jadi apa? Rabbani. Apa dia berkata Rabbani? Rabb tu tauhid lah, rububiyah. Ni tu kita kena ada hubungan langsung dengan Tuhan. Tak mau guna siapa. Kita ada masalah, bukan kita tak boleh jumpa orang doa. Mula-mula kita kena apa? Kita sendiri jadi insan Rabbani. Kita nak bina hubungan dengan Tuhan. Ni kita tak mau doa kat Tuhan. Kita tak mau minta sendiri. Kita nak guna orang lain. Kita nak guna kubur. Kita nak guna apa? Kita nak guna wali. Kita nak guna apa? Kita nak guna berhala, keramat. Kita pergi guna benda tu. Kenapa tak mau jadi hamba Rabbani? Hamba yang Rabbani, apa dia? Hamba yang ada hubungan dengan Tuhan. Ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau dia masih lagi, walaupun dia mengaku Islam, betul tak? Tapi perbuatan tu boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Bahaya, tuan-tuan. Bahaya. Perbuatan dia itu, dia berada di dalam daerah yang para ulama kita kata 10 perkara yang boleh membatalkan Islam. Yang kedua tu tak boleh, tuan-tuan. Itu kita kata yang keempat. Yang kelima, membenci syariat. Membenci syariat, tak suka dengan syariat Nabi. Berdasarkan surah Muhammad ayat 9. Apa Nabi kata? Zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Allah Taala sebut surah Muhammad 9. Yang demikian itu kerana mereka membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT, maka Allah SWT membatalkan amalan mereka. Tengok, tuan-tuan. Mereka membenci syariat Nabi. Syariat Nabi tak boleh buat kenduri arwah, mereka benci. Bukan mereka benci syariat, mereka benci Wahabi. Mereka kata mereka benci Wahabi, mereka benci kaum muda. Sebenarnya bukan mereka benci kaum muda. Bukan mereka benci Wahabi, mereka sedang membenci syariat Tuhan. Dia kata mereka tak sedar. Yang mereka cakap tu syariat, agama yang Nabi bawa. Tadi kita dah baca ayat 65 An-Nisa. Mereka tak boleh nak terima. Mereka tak mau gaduh dengan kita, mereka kata mereka terima. Sedangkan Allah Ta'ala tahu mereka tak boleh terima, mereka benci syariat. Kenduri arwah ni bukan syariat. Syariat tak boleh buat kenduri arwah. Tak boleh buat kenduri arwah, itu syariat. Dia benci syariat. Maka ayat ni kata apa? Allah Ta'ala sebut surah Muhammad sangat jelas, tuan-tuan. Kenapa batal amalan mereka? Sebab dia bukan membenci apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Maka Allah Ta'ala pun membatalkan amalan mereka. Tengok. Itu yang kelima. Yang keenam. Apa dia? Mempersendakan Islam. Ni satu penyakit pula. Apa dia? Mempersendakan Islam. Itu satu penyakit lagi. Berdasarkan, tengok tu Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat 65 dan 66. Tadi kita sebutkan. Allah Ta'ala mulakan ayat tu dengan Qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah pada mereka Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kamu ingin bermain-main? Dan tengok. La ta'taziru kafartum ba'da imanikum.
tidak ada lagi permohonan maaf, kamu telah menjadi kufur setelah kamu beriman. Tuan-tuan, walaupun Quran sebut benda ni, dia kata ada 10 perkara yang membatalkan Islam dan mereka boleh terkeluar daripada Islam. Jadi ada kita punya sahabat tanya, kalau macam tu, kalau kita tak kafirkan mereka, takut kita pula jadi kafir. Ini soalan yang baiklah. Ini soalan yang baiklah. Dia kata kalau kita tak kafirkan mereka, sedangkan ada 10 perkara ni mengeluarkan mereka daripada Islam, maka macam mana? Takut kita pula jadi kafir. Kita pula murtad. Soalan yang baik daripada sahabat kita. Wallahu a'lam, insya-Allah lebih mengetahui. Cuma ada satu hadis daripada Imam Muslim. Nabi SAW sebut, Nabi kata, bila kita ucap satu perkataan kafir, perkataan kafir tu akan pergi kepada orang yang kita nak kafirkan tu. Perkataan tu akan cuba masuk kepada orang yang kita nak kafirkan tu. Kalau benda tu tak boleh, tak ada tempat, tak ada ruang untuk dia jadi kafir, perkataan kafir tu akan kembali kepada kita. Sebab tu para ulama kita takut benda ni. Sama ada bila kita ucap perkataan kafir, dia ada dua kemungkinan. Satu, orang kita kafir tu kafir. Kalau tidak, kita kafir. Dia tidak ada tiga. Ini ada dua kemungkinan. Bila kita ucap perkataan kafir, maka yang pertama, kita kata apa? Perkataan kafir tu akan pergi kepada orang kita kafir tu untuk lekat kat dia. Kalau tak ada, dia akan kembali kepada kita. Sebab tu kita kata sebelum kita nak kafirkan satu-satu orang, walaupun kita dah baca 10 perkara yang menyebabkan boleh terkeluar daripada Islam, macam tadi kan Hindu yang ni yang tu kan. Jadi kita kena dakwah dia dulu. Kita kena tanya dia dulu. Ada berapa benda kita kena buat. Mula kita kena dakwah. Kita nak dakwah orang Hindu pun, ni orang Islam pun tak selesai lagi. Tapi kita kena cakap juga lah. Yang tu dia kata ada dua. Dalam sunnah ni dia ada dua benda yang besar. Apa dia? Satu, mahabbah lillah. Antum dalam kepala antum benda ni. Dalam sunnah ni para ulama kita kata ada dua benda penting. Apa dia? Mahabbah lillah. Yang kedua, mahabbah li Rasul. Yang ni antum jangan lupa. Pergi di mana pun kena ingat benda ni. Ajak anak-anak, ajak family. Apa dia? Mahabbah lillah, cinta pada Allah. Cinta kepada Allah. Yang kedua apa? Mahabbah li Rasul. Izhar, okey. Dia kena tambah satu perkataan lagi. Izhar mahabbah lillah. Izhar ni kita belajar tajwid kan? Jaharkan, tunjukkan. Izhar mahabbah lillah. Kena tunjuk cinta Allah. Itu pertama. Yang kedua apa? Izhar mahabbah li Rasul. Kena tunjuk cinta Nabi. Kena tunjuk cinta Nabi. Orang buat benda syirik. Kita kata tadi kan, dia buat benda syirik. Dia pergi kat kubur. Betul. Dia pakai tangkai. Betul. Macam mana kita nak tunjuk kita cinta Allah? Kita kena beritahu ke dia. Sahabat minta maaf. Ada dalam hadis Bukhari. Nabi nak bai'ah 9 orang, sahabat 10 orang, 9 orang Nabi bai'ah. Seorang lagi Nabi tak bai'ah. Maka 9 orang tu tanya, ya Rasulullah, kenapa tak mau bai'ah dengan dia? Nabi kata dia pakai tangkai. Betul, dia buka tengok dia ada tangkai. Nabi kata buang, baru Nabi bai'ah dah. Tuan-tuan, kita kena beritahu, tangkai ni tidak akan beri manfaat apa, sebab Nabi kata dia akan menambahkan apa dia? Kesusahan lagi kat dia. Kita kena beritahu, itu mahabbah lillah, tambah bos kita pakai tangkai. Macam mana tuan? Ini kita kata ada bab mahabbah lillah. Bab nak beritahu kat orang Islam pakai tangkai, suruh buka tangkai, kata syirik, kita tak boleh buat tuan-tuan. Tiba-tiba kita nak kata dia kafir. Tuan-tuan kena simpan benda ni. Mula-mula tuan-tuan kena tunjuk cinta pada Allah lah. Benda kita tengok dia buat tu syirik, boleh keluarkan dia daripada Islam. Bagi tahu kat dia dulu. Bagi tahu dengan dalil, dengan hujah, bagi tahu kat dia. Itu satu. Yang kedua, mahabbah li Rasul. Tuan-tuan tengok macam mana para sahabat Nabi Ibn Abbas. Kita tengok dalam ensiklopedia larangan. Jilid pertama bab solat. Bagaimana seorang tabi'in solat dengan ikat rambut. Ibn Abbas terus pergi tarik masa dia duduk solat. Apa makna dia? Ibn Abbas menunjukkan mahabbah li Rasul, tunjuk cinta pada Nabi. Abu Sa'id Al-Khudri ataupun sahabat Nabi yang lain dalam khutbah ketika Muawiyah nak baca doa khutbah Jumaat, angkat tangan. Apa sahabat tu kata? Semoga Allah memburukkan tangan hang. Tuan-tuan, sahabat tu tak tahu ke Muawiyah gamnah? Tak tahu ke ada tentera-tentera semua? Tak tahu. Tapi dia masih lagi bagi tahu. Sebab apa? Sebab mahabbah li Rasul, tunjuk cinta kepada Rasul.
Ini satu bab lagi tuan-tuan. Kalau kita buat bid'ah, kita nak beritahu macam mana. Buat jangan tuan-tuan. Nampak? Ini satu benda yang kena ada. Jiwa sahabat ada jiwa ni. Kita tak ada jiwa ni. Saya yang cakap pun tak ada jiwa ni. Tengok bid'ah relax yang tak ada apa-apa. Sedangkan bid'ah ni adalah benda yang besar. Sebab tu Ibn Qayyum ketika dia mentafsirkan surah Qul A'udzu bin Nas pada ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisik pada dada manusia. Apa yang syaitan bisik? Laknatullah alaihi. Apa dia? Pertama, buat syirik. Yang kedua apa? Buat bid'ah. Tuan-tuan, sebab Ibn Qayyum kata dua benda ni Nabi sebut dengan jelas. Akhirnya tempat dia dalam neraka. Tengok, bid'atul dalalah. Bid'ah ni muhdah, perkara baru. Bid'atul dalalah wa dalalata finnar. Akhirnya di mana? Neraka, tuan-tuan. Ibn Qayyim kata bid'ah ni benda yang sangat besar, sangat buruk, sangat tak guna. Tuan-tuan, sebab tu dia kata apa? Kita kena ada mahabbah li Rasul. Tunjuk cinta kat Nabi. Macam mana tunjuk cinta kat Nabi? Orang buat bid'ah, kita kena kata bid'ah. Orang buat syirik, kita kena kata syirik. Keluarga kah, bapa kah, mak kah. Hadis pertama kita baca tadi, hadis Bukhari. Tak beriman. Kalau aku apa tak cinta lebih daripada apa dia? Manusia. Daripada siapa? Bapa, anak manusia. Sahabat dapat benda ni, tuan-tuan. Sebab tu bila Umar kata, ya Rasulullah, aku cinta semua. Aku cinta semua kecuali diri aku. Nabi kata bukan macam tu Umar. Kena cinta aku lebih daripada diri hang. Al-an Umar baru ada iman. Tuan-tuan, Umar kata, tuan-tuan, dia beritahu apa? Dia cinta Nabi kecuali diri dia. Nabi kata bukan macam tu untuk beriman. Tuan-tuan, sebelum kita nak mengkafirkan siapa pun, kita kena tunjuk benda ni dulu. Apa dia? Mahabbah lillah, mahabbah li Rasul. Ini pegang elok-elok, bawa dalam hati, bawa dalam kepala. Bila tengok satu benda syirik, tuan-tuan macam mana? Aku nak tunjuk cinta Allah. Macam mana nak buat? Kita nanti kata apa? Ada halal ya, ada hadis juga. Nabi kata, man ra'a munkaran falyughayyiru bi yadihi. Siapa tengok benda munkar, cegah dengan tangan, kuasalah. Fa'ilam yastati' bi lisani. Kalau tak mampu dengan lidah, lisan. Fa'ilam yastati' fa bi qalbihi wa zalika as'aful iman. Kalau tak mampu juga dengan hati, itu selemah-lemah iman. Tak apalah, saya dengan hatilah. Saya tak, tangan kuasa tak ada, lisan tak ada, dengan hati. Kita pilih selemah-lemah iman. Sedangkan yang pertama ada, yang kedua ada, kita pilih yang ketiga. Saya lah tu. Antum mungkin syadi, berani. Saya lah tu, tuan-tuan. Jadi kita kata apa? Bukan kita tak mau mengkafirkan orang. Bukan ulama tak bagi. Tapi kita kena tahu dua kemungkinan saya kata tadi. Sama dia atau kita kafir. Kita dakwah dia. Kita tanya dia. Baru kita buat keputusan. Boleh antum ha? Baik. Mempersendakan Islam. Yang ketujuh, sihir. Yang ketujuh, sihir. Tengok surah Al-Baqarah ayat 102. Tengok. Allah Ta'ala sebut, mereka berdua tidak mengajar seseorang tentang ilmu sihir itu. Melainkan mereka menyatakan, sesungguhnya kami ini fitnah, jangan kamu menjadi kufur. Dua malaikat yang dihantar di Babylon kan. Dua malaikat kan, Harut wa Marut. Sebelum dia ajak ilmu ni, dia kata apa? Dia kata, kami tak mengajak hampa. Melainkan mereka kata apa? Sebelum mereka ajak, mereka kata, benda ni fitnah, ujian. Takut hampa ni menjadi kufur. Bila dah belajar, nanti nak amal. Mana tahu ilmu tu berkesan tak berkesan. Mula nak amal buat orang. Maka boleh jadi kufur. Yang ke-8, bantu kafir memusuhi Islam. Pergi bantu orang kafir pula, pergi musuh Islam. Tengok. Surah Al-Ma'idah ayat 51. Maka perbuatan menolong golongan kafir untuk menyerang masyarakat Islam atau memusuhi umat Islam berpakat dengan golongan kufar adalah perbuatan yang murtad atau riddah yang menjadikan pelakunya murtad. Tengok kata penulis kitab kita ni, dia kata siapa penulis kitab kita ni? Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Mazhar. Dr. Mazhar kata fenomena ini sangat serius jika kita lihat apa yang berlaku dalam dunia Islam hari ini. Dr. Mazhar kata sangat serius. Sangat serius dia kata. Apabila adanya umat Islam yang boleh membiarkan musuh menyerang tanah air Islam, sedangkan perbuatan itu menjadikan mereka terkeluar daripada agama. Tengok Dr. Mazhar kata apa? Dia kata serius benda ni. Lalu punya zaman, dia pada berkawan dengan orang-orang kufar, dia pun musuh Islam, dia pun serang Islam. Sangat bahaya.
Yang kesembilan, dia telah mengecualikan diri dia daripada syariat. Makna dia tak terikat dengan syariat. Ni tarikat tuan-tuan. Tariqah. Dia kata, aku tak payah kena syariat apa dah. Kami hampa masih lagi ada di dalam kulit baru. Hampa baru isi. Hampa mengaji kulit. Kan? Kami dah main tahap dah hakikat. Makrifat. Semua. Ni. Dia telah mengecualikan daripada syariat. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 85, siapa yang mencari agama mengikut selain daripada Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima segala amal dia, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Seperti dia kata, seperti itikad. Kita ada itikad, bukan kita lah, orang-orang yang ada itikad dan keyakinan bahawa guru mereka atau syekh mereka atau orang-orang tertentu tidak perlu mengikut syariat kerana mereka telah sampai kepada makam tertentu. Guru mereka sampai satu makam tertentu dah. Makam macam mana? Guru mereka kalau mandi dalam kolam renang pakai spender lah. Itu makam tinggi. Kita tak boleh. Kita kena pakai baju mandi semua kan. Mereka tak. Guru dia dah sampai makam tinggi. Guru dia sampai makam macam mana tuan-tuan? Yang ni tuan-tuan kena dengar. Saya kena dengar tuan-tuan. Ni cerita benar ni. Ni bukan cerita mereka. Ada satu orang, tuan-tuan. Ada satu orang. Dia nak pergi belajar dengan satu guru tarikat. Ni orang tarikat cerita. Dia dah taubat tuan-tuan. Dia nak pergi belajar guru tarikat. Masa dia pergi, guru tu ada di hotel. Dia main di negara, satu negara yang tak dapat dia bagi tahu. Guru tu ada di hotel. Dia pun nak pergi jumpa, nak belajar. Dia tengok guru tu, dia tengok TV. Dia tengok TV. Gambar pula, gambar Hindustan apa, tak tahu. Dia tengok TV. Bila dia tengok benda tu, dia kata takkanlah guru tarikat agung tengok TV. Tengok muzik. Dia kata tak betul dia ni. Lepas tu dia balik. Tak jadi ambil ilmu. Malam tu dia tidur tuan. Dia mimpi. Dia mimpi ada orang yang beritahu kat dia, Han telah sangka buruk kepada guru tarikat ni. Han tahu tak dia sedang tengok TV tu dengan Nabi. Tuan-tuan kata lawak, benda ni lawak. Tapi betul tuan-tuan. Dia terus jadi rasa bersalah sebab sangka buruk kepada guru tarikat tu. Dia beritahu guru tu sedang tengok TV dengan Nabi SAW. Sedang tengok. Ni syekh-syekh ni yang melampau hulu ni. Syekh-syekh ni semua tak payah buat ibadat apa dah. Boleh cipta zikir-zikir tertentu yang kita kata apa, tak sabit pada Nabi pun tak apa. Sebab mereka selalu jumpa Nabi dan Nabi duk ajak mereka benda ni. Tengok. Jadi kalau dia kecualikan dia daripada syariat, maka dia masalah. Dia bermasalah. Boleh terkeluar dia daripada Islam. Dan akhirnya berpaling daripada agama Allah atau perkara yang menjadi syarat sah sebagai Muslim tanpa mempelajarinya dan tanpa melaksanakannya. Untuk menjadi Islam, dia kena tahu apa itu Tauhid. Tauhid terbagi pada berapa. Dia kena tahu. Lepas tu dia kena tahu syariat. Semua dia kena tahu. Usul Salasah dah sebut. Awal-awal Islam tu macam mana. Kena kenal Allah dengan dalil. Lepas tu dia kena kenal Nabi dia. Lepas tu dia kena kenal agama dia. Ni semua dia kena tahu. Kalau lepas dia tahu, dia kena apa? Dia kena melaksanakannya. Melaksanakannya ikut kemampuan dia. Takat mana dia mampu buat. Bukan bermakna kita kata dia tak payah buat tak. Takat mana dia tahu kena semayang. Okey, semayang yang wajib apa? Semayang sunat apa? Takat mana dia mampu buat. Wajib dulu buat, wajib dulu. Kalau benda ni semua dia tak tahu, dia tak belajar, maka bahaya. Dia boleh terkeluar daripada diri dia menjadi seorang Muslim. Ini adalah 10 perkara yang antum kena jaga dan saya juga kena jaga. Supaya kita punya Islam tak batal. Baik. Kemudian penulis kitab kita ada soalan kan. Apakah perkara bid'ah yang boleh membawa seseorang menjadi kafir? Bid'ah. Perkara bid'ah yang boleh menjadikan seseorang tu jadi kafir. Apakah perkara bid'ah yang boleh menyebabkan seseorang itu menjadi kafir? Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Kita kata bid'ah daripada segi akidah. Bukan akidah daripada segi perbuatan ataupun kita kata amalan tak. Sebab tuan-tuan, bid'ah daripada segi akidah
memang boleh terkeluar daripada Islam, tuan-tuan. Seperti bid'ah. Seperti bid'ah apa? Macam tadi kita kata. Perbuatan menyeru, meminta tolong di kubur, benda tu bid'ah ke sunnah? Bid'ah dalam akidah boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Kalau dia baca usuli, itu bukan bid'ah akidah. Itu bid'ah yang ada perbalasan para ulama. Yang para ulama tak keluar pun kan dia daripada ni Islam. Sebab usuli ni untuk orang yang kata Imam Nawawi rahimahullah, wallah alam Allah mengetahui, untuk orang yang pikun, orang yang nyanyok, dia nak sembahyang apa, dia ucap itu, dia ingat itu supaya dia boleh tahu dia nak sembahyang apa. Bukan untuk orang-orang yang kita kata normal ni, muda-muda ni, tak. Nampak tak? Jadi bid'ah di dalam ibadat, seperti dia baca doa kunut, walaupun ada pandangan yang kata benda tu bid'ah, tapi dia tak terkeluar daripada Islam. Itu bukan bid'ah yang mengeluarkan orang daripada Islam. Dia bid'ah lah, tuan-tuan. Nabi tak buat lah. Tapi bid'ah dalam akidah boleh mengeluarkan seseorang daripada Islam. Wallah a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat penjelasan lah sahabat kita yang tanya. Kemudian kita baca kitab kita sikit. Sebelum kita nak jawab soalan sikit ya. Penulis kita bawa surah Al-Baqarah 217. Ayat ni adalah ayat yang menjadi dalil di dalam mazhab Syafi'i. Orang yang murtad, hukum dia adalah hukum bunuh. Ayat ni tuan-tuan, di mazhab Syafi'i. Nawawi sebut benda sama ketika bahas tentang ayat ni 217. Mereka tidak berputus asa memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu daripada agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu, tengok, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Tengok, fa ulaika habita a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang murtad di antara kamu daripada agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, tak ada yang taubat, mati, maka mereka itulah yang terbatal amalannya di dunia dan juga di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya. Dan juga berdasarkan hadis Bukhari, Nabi kata, man baddala an dinihi, man baddala, tukar, ganti. Man baddala an dinihi, apa dia? Faqtuluhu, siapa yang tukar agama, maka bunuhlah dia. Tengok. Itu buat pemerintah, tuan. Tuan-tuan jangan pergi bunuh orang pula. Yang tu hak pemerintah. Tapi Nabi beritahu hukum dia, hukum bunuh. Berdasarkan ayat ni, Syafi'i juga sebut tentang bunuh. Tengok. Berkaitan ayat di atas telah berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya, wala yazaluna yuqatilukum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man in istata'u. Wala yazalu, maksudnya peringatan daripada Allah kepada orang yang beriman supaya berhati-hati dengan golongan kafir. Allah Ta'ala start dengan wala yazaluna, mereka tidak akan berputus asa sampai mereka dapat kamu tukar agama. Hati-hati, kata Qurtubi, Allah Ta'ala suruh kita hati-hati dengan golongan kafir. Yaruddukum, kerana mereka ingin kamu menjadi kafir setelah kamu beriman. Hatta yaruddukum, mereka sangat ingin, mereka sangat nak kita jadi kafir ikut mereka. Tengok. Waman yartaddi, siapa yang murtad, yang keluar daripada Islam, fa ulaika habitat a'maluhum, siapa yang keluar daripada Islam, murtad, semua amal dia batal. Ayat ini mengisyaratkan kepada orang mukmin supaya sentiasa bersabar dan istiqamah pada agama ini, kerana kesan tidak menjaga dan memantapkan pengetahuan agama dalam diri, maka akan rugilah kita di dunia dan akhirat. Tengok dia kata apa? Allah Ta'ala bagi isyarat kepada orang yang mengaku beriman supaya sentiasa sabar dengan agama ni, dia istiqamah. Kerana kalau kita tak jaga, kalau kita tak tambah ilmu kita, kita tak mengaji bab Quran dan Sunnah, tak mengaji bab Quran dan Sunnah, tuan-tuan jangan pergi mengaji benda lain. Benda tu tak boleh memantapkan iman. Benda-benda merepek ni dia tak boleh bagi kesan pada iman. Wahyu dapat bagi kesan kepada iman. Kalau kita belajar, kita mantapkan ilmu kita, Quran dan Sunnah dalam hati, baru kita akan terjaga. Kalau tidak, kita akan rugi. Nanti ma'luzubillah min zalik, penulis kita kata apa? Nanti kita akan masuk bersama Firaun, Qarun, Haman dan syaitan dalam neraka. Tak mau, tuan.
Walaupun mereka ni ada nama sama mereka, ternama, hebat, orang besar tuan-tuan. Tapi akhirnya tempat mereka dalam neraka, tak mau. Dan dia kata mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita kekuatan untuk istiqamah dalam menganut agamanya. Ya, baik. Itu adalah bab yang ke-6 tentang murtad atau keluar daripada Islam. Nanti hari Khamis, hari Selasa, esok Ustaz Alim Hassan Al-Fadhil, tuan guru kita, murabbi kita, yang banyak berjasa pada kita, yang memperkenalkan kita kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Bukan cakap sahih, yang rajih lagi, yang sarih lagi. Oh, asyik. Alhamdulillah kita dapat murabbi yang macam ni. Tapi dia tak tengok, nanti kita boleh puji dia. Kan? Tak apa. Kita akan masuk kepada bab ke-7, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Ini juga boleh membatalkan kita punya iman. Baik. Sekarang saya nak jawab tuan-tuan soalan semalam daripada Roslina Na. Saya ambil masa sikit antum. Dia tanya, bila kita nak berdoa, dia kata adab dalam berdoa, pertama kita kena puji Allah. Kedua kita selawat. Dia kata, betul ke adab dia tu? Baik. Pertama dia kena tahu berdoa merupakan ibadah yang agung. Sebab Nabi sebut dalam hadis Tirmizi, hadis sahih, Nabi kata ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Jadi bila nak buat ibadah tentulah kena ada adab. Betul tak? Yang kedua, doa merupakan kebiasaan para Nabi dan Rasul. Ya. Berdasarkan surah Al-Anbiya 90. Surah Al-Anbiya 90 Allah Ta'ala kata apa? Innahum kanu yushari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka, siapa mereka itu? Para anbiya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua ni depa sentiasa berdoa kepada Allah Taala. Depa ni adalah innahum kanu yushari'una fil khairat. Depa satu golongan yang sangat bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami. Wa yad'unana. Nampak? Nabi-nabi doa pada Allah Taala. Macam mana cara Nabi-nabi doa? Raghaban wa rahban, dengan harap dan cemas. Ini adab. Ini antara adab. Adab dalam berdoa, kena doa macam mana? Kena doa dengan harap dan cemas. Harap supaya Allah Ta'ala terima, cemas kalau dia tak terima. Dan kena berdoa dengan suara yang lirik. Pelan tuan-tuan. Tak boleh doa dengan suara yang kuat. Tak boleh tuan-tuan. Jadi dia kata pertama, memang kita kena ada adab. Dan kita tengok hadis tentang apa? Tentang kalau kita nak berdoa, Nabi kata pertama kita kena buat apa? Kita kena puji Allah Ta'ala dulu. Puji Allah Ta'ala dulu, lepas tu baru kita doa. Macam soalan dia tadi. Adab dalam doa ni puji Allah dengan selawat ke? Ya. Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Nabi kata, "Idza shalla ahadukum falyabda'u bitamhida rabbahu jalla wa 'azza was-sana'i 'alaihi summa yusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam summa yad'u ba'du bima syaa." Nabi kata apabila seorang daripada kalian berdoa, maka hendaklah memulai dengan memuji Rabbnya Azza wa Jalla dan menyanjungnya, kemudian berselawat kepada Nabi. Barulah setelah itu berdoa apa yang dia kendaki. Ya betul. Itu adab kepada puji Allah dan juga selawat pada Nabi. Soalan dia sebelum saya akan pergi, soalan Roslina ni juga, dia kata bolehkah kita selawat? Selawat yang kata doa puji Allah dan selawat ni di awal, di tengah, di akhir. Boleh tak? Kita mula puji Allah, lepas tu kita selawat, kita doa, lepas tu kita berhenti puji pula, selawat pula. Lepas tu kita doa balik, lepas tu baru kita selawat, lepas tu kita puji Allah. Kita puji Allah, kita selawat, tutup doa. Makna dia di awal kita selawat, di tengah kita selawat, di akhir kita selawat. Soalan dia, bolehkah? Sebenarnya selawat di tengah ni dia tidak ada riwayat daripada Nabi SAW. Cuma dia ada satu perkataan para ulama salaf. Allah lebih mengetahui, nama dia Syekh Bakr bin Abdullah bin Abu Zaid.
Tuan-tuan, dia kata hendaklah orang yang berdoa ni mengambil tingkatan yang paling sempurna. Ni ucapan lah, bukan hadis lah. Ni ucapan seorang ulama salaf lah. Nama dia Syekh Bakr bin Abdullah Abu Zaid. Tuan tengok Dia kata yang pertama paling sempurna apa? Berselawat kepada Nabi pada permulaan doa, tengah dan akhir. Itu yang kita punya soalan daripada sahabiah kita ni. Apa dia? Mula, tengah, akhir. Dia kata ini tingkatan yang paling sempurna. Tapi hadis kita baca tadi, Nabi kata awal. Dan juga hadis ni diguna kata akhir. Tengah tak ada. Kemudian dia kata kedudukan yang kedua, berselawat pada mula dan akhir doa. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, pada permulaan doa saja. Tuan-tuan tengok dalam kitab dia, ni Tasahih ad-Doa, Bakr Abu Zaid, ada nama kitab. Di kitab tu dia bubuh. Tapi itu hanya pandangan dia lah. Itu hanya pandangan dia lah. Jadi kita kata mengikut Nabi SAW lebih baik lah. Apa dia? Doa pada awal dan pada akhirnya. Kita puji Allah awal, kita selawat. Kemudian nak tutup juga, kita selawat dan kita puji Allah, kita tutup. Baik. Lepas tu dia tanya, contoh lafaz. Yang kata puji Allah tu lafaz dia macam mana? Baik. Tengok satu hadis tuan-tuan. Allah Ta'ala, Nabi tengok ada satu orang, dia doa, dia kata, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas tu Nabi kata, laqad sa'alallah bi ismihil a'zam alladzi idza su'ila bi a'ta wa iza du'a bi ajab. Nabi kata sesungguhnya dia telah memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Apabila Allah diminta dengan menyebut nama itu, nescaya dia akan memberi, dan apabila memohon dengannya, nescaya dia akan dikabulkan. Hadis ini hadis hasan riwayat Imam Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Tuan-tuan, saya baca bahasa Melayu. Antum dengar elok-elok. Tak apa, bahasa Melayu pun tak apa. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku memohon. Kita start tu nak doa matang, kita terus kata, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu bahawa engkaulah Allah yang Maha Esa, Maha bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tak ada seorang pun yang setara dengan dia. Dan ini lafaz dia. Antum sekali balik, antum tengok kuliah ni, antum ulang, antum tulis. Dan Nabi kata dia telah memohon kepada Allah dengan nama Allah yang paling agung. Maka kalau dia guna nama Allah tu, dia minta, maka Allah akan bagi. Satu. Yang kedua, Nabi kata ketika kita nak berdoa, Nabi kata pertama, sebutlah perkataan Zal Jalal wal Ikram. Banyakkan sebut. Ni antara doa dengan menggunakan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Kita boleh guna nama Tuhan untuk kita berdoa. Itu pun salah satu untuk kita puji Allah. Allah Ta'ala kata, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Surah Al-A'raf 18. Antara nama Allah, apa dia? Ya Zal Jalali wal Ikram. Nabi kata sebut. Di antara doa dengan asma'ul husna yang diwasiatkan Nabi SAW adalah dengan menyebut Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Zat yang maha pemilik keagungan dan kemuliaan. Tengok, Nabi kata banyakkan. Nabi kata alidu bi Ya Zal Jalali wal Ikram. Banyakkan pada doa kalian menyebut Ya Zal Jalali wal Ikram. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Banyakkan sebut Ya Zal Jalali wal Ikram. Kita doa kita sebut Ya Zal Jalali wal Ikram. Apa dia? Wahai Tuhan, pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Itu yang kedua. Antum tengok. Yang ketiga, antum tengok dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 88. Surah Al-Anbiya ayat 88. Antum tengok. Antum buka surah Al-Anbiya, antum tengok ayat 88. Apa yang Nabi Yunus AS sebut, tuan-tuan. Ayat ni juga antum boleh gunakan sebagai satu pujian kepada Allah Ta'ala. Apa dia? Perkataan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Tuan-tuan. Nah, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sebut. Daripada siapa?
daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata Nabi SAW bersabda, Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata da'watuz zinnun, dan zinnun iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, Nabi kata izda'a wa huwa fi batnil hud, ketika dia ada dalam perut ikan. Tuan-tuan tengok, dia ada dalam perut ikan, dia doa. Tuan-tuan, dia ada dalam perut ikan, dia doa. Siapa doa? Nabi Yunus doa 88. Nabi kata, dia doa, Nabi kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh zalimin. Tuan-tuan, ni juga kita kata boleh jadikan satu doa untuk kita baca untuk puji Allah. Antara dia yang ni, tuan-tuan. Antara dia yang ni, ya. Dan Nabi kata fa innahu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nabi kata fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattul illa istajaba Allah lahu. Tak adalah seorang muslim bila dia baca doa ni kemudian dia minta pada Allah, Allah Ta'ala akan bagi kat dia. Tuan-tuan tengok macam mana Allah Ta'ala kata bila Nabi Yunus sebut, dia berada, para ulama kita tafsir, kita kata dia berada di dalam 3 kegelapan, tuan-tuan. Dahsyat. Kegelapan apa? Kegelapan tadi, batni hud, perut ikan hud, gelap, tuan-tuan. Yang kedua, malam. 3 dasar lautan. Tapi dengan satu kalimah, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Apa Allah Ta'ala sebut? Fastajabna lahu. Kami sambut doa dia. Tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Anbiya 88 tu, fastajabna lahu, kami sambut doa dia. Kami kabul doa dia. Wa najjayna minal gham, kami selamatkan daripada kedukaan. Allah Ta'ala berkata, siapa yang selamatkan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan semalam, dasar lautan. Tuan-tuan, agak-agak ada orang boleh tahu lah dia ada dalam tu, tak mana. Allah Ta'ala kata bila dia sebut saja, ini antara adab. Apa dia? La ilaha illa anta. Puji Allah dulu. Puji, guna kalimah ni. Subhanaka, maha suci engkau. Yang kedua, tuan-tuan, ayat ni nak ajak kita apa? Nabi nak ajak kata apa? Kita kena mengaku salah kita. Inni kuntu minadh zalimin. Kenapa aku kena benda ni? Kenapa aku kena masalah ni? Selain kata mula-mula kita puji Tuhan, adab yang kedua, mengaku salah kita. Ni tak mau mengaku salah. Dia beritahu Allah buat aku macam ni. Pasal apa? Dah. Ini kuntu minadh zalimin. Nabi Yunus kata apa? Aku yang orang yang zalim. Sebab itu aku kena benda ni. Nampak? Nampak? Baru Allah Ta'ala kata fastajabna lahu, kami sambut doa dia, kami kabul doa dia. Orang kata wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia duka cita. Tak berhenti dekat tu, tuan-tuan. Nabi kata tak berhenti dekat tu. Allah Ta'ala tak berhenti dekat tu. Allah Ta'ala bagi berita gembira untuk orang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Macam inilah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Macam ni yang punya dahsyat dalam perut ikan. Waktu malam, dasar lautan, kami boleh selamat. Takkanlah hampa yang ada di mana? Di atas darat, yang dalam kesusahan macam mana pun kami tak boleh tolong. Syarat dia berimanlah. Demikianlah. Allah Ta'ala kata macam tu. Macam mana macam tu? Macam Nabi Yunus tu kami tolong tu. Kami hilangkan duka cita dia. Apa duka cita apa? Hilang kerja. Isteri tak dengar cakap. Kena fitnah. Semua duka cita, tuan-tuan. Korang kata apa? Kami akan selamatkan orang-orang beriman macam mana kami selamatkan dia. Tengok. Nampak, tuan-tuan? Ini adalah ayat dan hadis yang memberi semangat kepada kita. Bahawasanya apa saja masalah, maka kita mintalah kepada Tuhan. Itu lafaz-lafaz yang kita kata yang boleh digunakan. Kemudian ni Roslina atau dia tanya lagi. Kalau doa makan, doa naik kenderaan, kan? Doa ni semua kena baca puji Allah dan selawat. Okey, baik. Pertama kita kena tahu doa ni ada berapa jenis. Yang pertama, doa jenis
macam ni, meminta. Kita nak minta tolong kat Tuhan. Kita kena selawat pada Nabi, puji Allah. Okey, yang tu satu. Kita dalam kesusahan, kita sakit, kita apa, doa ni kena puji Allah, selawat. Doa yang kedua, dia masuk dalam doa jenis zikir. Doa makan ni, doa naik kenderaan ni, atau doa kita sampai satu tempat. Doa satu tempat. Nabi kata dalam hadis Muslim, kalau kita sampai satu tempat baru, kita bacalah doa. A'udzubillahi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung diri dengan Allah dengan kalimah-kalimah dia yang maha sempurna daripada segala kejahatan. Kita baca 3 kali, tidak ada yang dapat mudaratkan kita sehingga kita tinggalkan tempat itu. Itu semua doa berbentuk zikir. Doa makan, bismillah, tak payah selawat, tak payah puji Allah. Okey, doa masuk rumah, doa tidur, doa bangun tidur. Ini bentuk doa yang kedua. Jenis apa? Jenis zikir. Doa pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Ini semua doa-doa berbentuk zikir. Tidak memerlu kepada pujian dan juga selawat kepada Allah. Mudah-mudahan jelas. Jenis yang ketiga adalah doa apa tu? Doa jenis kemahuan. Kita punya kemahuan. Kalau kita punya kemahuan ni antum, saya ingat kita tak akan khusyuk dalam berdoa. Pasal kita punya kemahuan ni banyak. Kita mau macam-macam. Jadi antum kena tahu lah. Doa kemahuan ni beza dengan doa yang keempat. Jenis keempat apa? Doa keperluan. Inilah antum. Yang Nabi duk kata doa apa kena yakin, doa apa akan dapat. Ni semualah doa apa? Doa keperluan. Antum kena fikir betul-betul antum perlu apa. Baru antum doa. Baru antum selawat pada Nabi, selawat pada Allah Ta'ala, selawat pada Nabi. Doa betul-betul, jangan putus asa, minta semua-semua. Guna kalimah-kalimah yang saya ajak tadi itu. Itu doa keperluan. Antum minta setiap solat antum. Dalam waktu sujud kan Nabi kata dalam hadis Bukhari, akhrabu ma yakunu abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksaru minad doa. Sedekat kita dengan Tuhan waktu sujud, banyakkan doa. Banyakkan doa maksud dia apa? Banyakkan minta benda yang kita mau betul-betul apa. Bukan banyak doa macam tadi, doa kemahuan dah. Betul-betul kita mau apa? Keperluan kita betul-betul. Setiap kali kita sujud, setiap kali kita doa, apa pun ketika sedekah kita doa. Kan? Kita doa, kita minta dalam solat, sebelum bagi salam kita doa. Kita banyakkan doa benda yang kita nak, keperluan. Itulah keperluan. Inilah doa jenis keempat. Doa ni lah penting. Doa ni lah penting. Doa kemahuan ni kita akan doa sajalah. Bagi-bagi tak bagi tak apa. Bukan keperluan pun. Doa ni. Doa supaya Allah Ta'ala bagi kita sihat sampai kita tua. Itu keperluan tu. Jangan sampai kita menyusahkan anak-anak. Minta Allah Ta'ala jangan bagi kita kena stroke. Kita tak boleh nak jalan, duduk kursi roda, anak-anak susah, bergaduh pasal kita. Ni semua keperluan tu. Ni kena doa. Masa kita duduk sihat ni kita kena doa. Minta Allah Ta'ala lindungi semua benda tu tuan-tuan. Itu kita kata ada 4 jenis doa. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni saya dapat manfaat, antum dapat manfaat. Salah silap ni atas kelemahan diri saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Esok insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ali Hassan balik dengan buku beliau tajuk Bicara Hati. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga selawat pada Nabi.